Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penonton, pendengar, khususnya ahli Jumaah ahli Jumaah Surau An-Nur Banda Puteri Kelang yang dikasihi dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan limpah taufiknya dapat bersama menyambung lagi muzakarah kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman karangan Syekh Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahul bari. Pada muka suratnya, muka surat 3 baris yang ke atas sekali daripada bawah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Keduanya mendiri akan sembahyang 5 waktu. Ketiga memberi zakat. Keempat puasa pada bulan Ramadan. Kelima mengerjahkan haji ke Baitillah jika kuasa berjalan kepadanya. Ini sambungan perbicaraan rukun agama. Sedia maklum pada kita bahawasanya rukun agama itu terbentuk di atas 3 bahagi. Pertamanya iman, keduanya Islam dan ketiga ihsan. Telah pun kita bicara rukun iman yang telah lalu sebutnya. Kemudian masuklah rukun agama yang kedua iaitu Islam. Islam salah satu daripada rukun agama. Akan tetapi rukun Islam ini hanya rukun yang mu'zam sahaja. Rukun yang sebesar-besar rukun di dalam agama. Bukan makna ternapinya rukun Islam seseorang itu tidak sah agama. Dia tidak sama dengan rukun iman. Rukun iman, rukun hakiki, rukun yang sebenar-benar rukun. Luput sahaja satu rukun iman, maka agama seseorang itu tidak sah. Adapun rukun Islam, rukun yang mu'zam, yang sebesar-besar rukun di dalam agama. Sekiranya seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, tetapi tidak mengerjakan haji, bukan makna ianya tidak sah agama. Sah agama ia kerana rukun Islam ini rukun yang mu'zam sahaja. Dan rukun Islam itu 5 perkara. Sedia maklum Islam inqiyaduz zahir, ikut secara zahiriah dengan anggota. Itu makna Islam. Islam ikut secara zahir.
Pelaksanaan secara zahir itu dikatakan Islam. Kerana rukun Islam itu pada lughahnya, pada bahasanya, inqiyaduz zahir, ikut secara zahir. Kita lihat pada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Bagi mereka yang ingin memeluk agama Islam, wajib ia berkata dengan lisannya, kerana lisan anggota yang zahir. Berkata, mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti melakukan rukun Islam yang pertama itu secara zahiriah dengan lisan. Sekiranya ia tidak mahu mengucap 2 kalimah syahadah, maka orang itu tidak dikatakan Islam kerana tidak ada inqiyad, ikut secara zahiriah. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Diperintah akan daku bahawa aku perang sekalian manusia sehingga mereka berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jikalau sekiranya orang yang nak memeluk agama Islam itu seseorang yang bisu, seseorang yang bisu, maka ia perlu juga melaksanakan secara zahiriah dengan bahasa isyarat. Dan ada seorang saksi yang memahami isyarat orang bisu. Pergerakan tangannya mengisyaratkan ia bertutur dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dikatakan Islam, inqiyad, ikut laksana buat secara zahiriah. Pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Tetapi bagi kita orang yang bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengikut satu kaedah taba'an li abawaihi, mengikut kedua ibu bapa. Maknanya tidak perlu lagi mereka yang Islam keturunan, Islam baka tidak perlu lagi mengucap 2 kalimah syahadah kerana mengikut kedua ibu bapanya ataupun datuk neneknya dipanggil Islam baka. Tetapi ada mazhab yang seumpama mazhab Imam Malik, wajib mengucap sekali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana ada kewajipan di dalam mazhab Imam Malik, maka kita mazhab Imam Syafi'i sunat kita berlapah selain daripada di dalam sembahyang, kita berlapah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, niat nak melepaskan kewajipan di dalam mazhab Imam Malik. Keduanya mendiri akan sembahyang 5 waktu, mendiri dengan makna melaksanakan rukun-rukunnya dan syarat-syarat, dan rukun-rukun sembahyang dan syarat-syaratnya, itu makna mendiri. Itulah Nabi kata iqamis salah, diri olehmu akan semaya. Tidak dikatakan mendiri sekiranya tidak sempurna rukun dan syaratnya. Tetapi segelintir di kalangan umat manusia, bahkan banyaklah mereka yang melaksanakan rukun sembahyang akan tetapi meninggalkan syaratnya, sama ada syarat sebelum daripada sembahyang atau syarat bagi rukun sembahyang. Sebagai contoh, di dalam sembahyang dia ada beberapa rukun. Sedia maklum 13 rukun telah pun kita ketahui
Kan tetapi syarat ramai yang melupakan syarat-syarat dan tidak mengambil cakna. Seumpama kita kata bacaan Fatihah di dalam sembahyang. Bacaan Fatihah, rukun bacaan Fatihah, rukun yang keempat. Dan di dalam bacaan Fatihah itu dia ada syarat-syaratnya. Setengah daripada syarat membaca Fatihah mesti dengar satu persatu bacaan di telinganya. Setengah daripada syarat-syaratnya mestilah mualak di antara ayat dengan ayat. Mualak berturut-turut. Tidak boleh berhenti dengan masa lebih daripada qadar satu nafas panjangnya. Seolah-olah kita tarik nafas, lepas itu qadar satu nafas, beberapa detik sahaja. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, biqadri tanaffus, dengan qadar satu nafas. Itu syarat bagi bacaan Fatihah yang perlu dijaga. Sekiranya berhenti dengan uzur, seumpama uzur memikirkan ayat, uzur memikirkan benda-benda yang hilang, itu tidak termasuk di dalam kategori uzur. Uzur di dalam bacaan Fatihah berhenti yang lama kerana memikirkan ayat yang ia hendak membaca. Memikirkan ayat seumpama dia terlupa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohnya terlupa, makan serumuk banyak, jadi terlupa bacaan ayat Fatihah. Berfikir dianya 1 jam, 2 jam, tak ada masalah kerana memikirkan ayat. Adapun memikir sesuatu yang hilang, kunci motor hilang, memikirkan perusahaan, memikirkan pekerjaannya, maka itu tidak termasuk di dalam kategori uzur ketika membaca Fatihah. Maknanya tidak boleh berhenti qadar yang lebih daripada qadar satu nafas. Itu setengah daripada syarat bacaan Fatihah. Setengah daripadanya lagi tidak boleh diselangi zikir yang tidak bersangkutan dengan sembahyang. Itu syaratnya. Seumpama dia bersin, batuk, maka dia mengucap Alhamdulillah contohnya. Bila mana ucap Alhamdulillah ketika di dalam bacaan Fatihah, putus muwala. Putus muwala. Tidak boleh diselangi zikir yang tidak bersangkutan dengan sembahyang sedawa. Contohnya Alhamdulillah, terkejut dengar sesuatu yang kuat, la haula wala quwata illa billah. Ketika itu dia tengah membaca Fatihah, maka Fatihahnya terputus muwalaknya, wajib ia mengulangi semula Fatihahnya. Sekiranya dia tidak mengulangi semula Fatihahnya, dia turun pada rakaat, bangkit daripada rakaat, batal sembahyangnya. Itulah syarat bagi membaca Fatihah. Setengah daripadanya tidak boleh diselangi zikir yang tidak bersangkutan dengan sembahyang. Adapun yang bersangkutan seumpama amin, bersama-sama dia mengucap amin dengan imam, kerana sunat bagi mereka yang mendengar imam berkata waladhdallin, sunat mengucap amin. Bila mana ucap bersama dengan imam sunat, itu tak ada masalah ketika membaca Fatihah. Begitu juga ketika sujud tilawah. Tiap-tiap pagi Jumaat imam sujud tilawah, dia datang lambat.
Bila mana lambat sampai sahaja di dalam saf, dia takbir Allahu Akbar, imam terus baca. Ketika itu kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka imam turun sujud. Wajib muafakat pada buat makmum yang baru sahaja masuk sembahyang itu tengah baca Fatihah, maka imam turun sujud tilawah, wajib dia turun sujud membetuli dengan perbuatan imam, dan ia baca di dalam sujudnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit daripada sujud, dia menyambung Fatihahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Tidak ada masalah kerana zikir yang bersangkutan dengan sembahyang. Hanya dua sahaja. Amin ketika ia mendengar imam berkata waladdallin. Sekiranya tidak mendengar imam berkata waladdallin, tidak sunat dia mengucap amin. Sebagai contoh, dia di luar masjid, mikrofon rosak penuh, maka tidak mendengar ia berkata waladdallin, cuma dia mendengar semua makmum yang ada di hadapannya mengucap amin sedangkan ia tengah membaca Fatihah, maka hukumnya tidak sunat diucap amin. Bila mana tidak sunat? Sekiranya dia mengucap ketika tengah membaca Fatihah, maka Fatihahnya putus muwalat. Sekiranya tidak membaca Fatihah, hukumnya makruh, kerana tidak sunat bagi mereka yang tidak mendengar imam berkata waladdallin, tidak sunat mereka mengucap amin. Yang kedua, sujud tilawah itu sahaja zikir yang boleh diselangi di dalam bacaan Fatihah. Maknanya syarat bagi rukun perlu diambil perhatian. Kadang-kadang terlupa di dalam i'tidal contoh, ataupun rakaat contohnya. Allahu Akbar tu rakaat. Setengah daripada syarat rakaat mestilah selepas sempurna bacaan Fatihah. Untuk sempurna bacaan Fatihah mesti di dalam qiyam. Kan tetapi belum lagi sempurna bacaan Fatihah di dalam qiyam, dia terus turun rakaat. Waladdallin, seolah-olah dia baca lin Fatihah itu di dalam rakaat, sedangkan semua bacaan Fatihah mesti dihabisi di dalam qiyam. Maka ketika baca waladdallin lin di dalam rakaat, maknanya dia membaca Fatihah di dalam rakaat. Bila mana membaca Fatihah di dalam rakaat, tidak sempurna Fatihah. Bila mana tidak sempurna Fatihah, maka tidak sempurna rakaat. Wajib kembali semula qiyam. Bila mana tidak sempurna Fatihah, tidak sempurna rakaat. Setengah daripada syarat sah rakaat mesti selepas sempurna bacaan Fatihah. Begitu juga mesti tunduk kepala kepada tunduk kepala ke hadapan sekira-kira sampai tangannya meletak pada lutut bagi mereka yang tangannya sederhana kejadian, tidak panjang sangat dan tidak pendek sangat. Maknanya sederhana, tunduk kepala, qadar dia meletak tangan sampai pada lutut. Itu syarat bagi rakaat. Tak boleh sekadar tunduk sahaja, sedangkan ia tidak termasuk di kalangan mereka yang uzur. Bila mana ia ni orang yang sihat, yang tidak uzur, mestilah rakaatnya sampai
tunduk kepala sampai qadar meletak tangannya kepada lutut. Itu syarat bagi rakaat. Begitu juga i'tidal. Dia ada syarat-syaratnya. Seumpama tama'ninah, as-sukut bainal harakatain, diam di antara dua gerak, daripada gerak yang sebelum dan gerak yang selepasnya. Di celah-celah itu mestilah diam, tetap anggota biqadri subhanallah. Qadar tetap anggota itu dengan qadar lama masanya ucapan subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, maka menetap anggota qadar subhanallah. Sekiranya masih lagi terhayun-hayun tangannya, mengusap janggutnya dan sebagainya, terus turun sujud dengan tanpa ada tamakninah, maka bangkit daripada sujud, batal sembahyangnya. Kerana tamakninah syarat daripada syarat i'tidal. Itulah ulama membilang kadang-kala tamakninah itu rukun bagi i'tidal. Rukun bagi sembahyang. Bukan kata syarat bagi i'tidal. Setengah ulama membilang tamakninah itu rukun bagi sembahyang. Sebab itulah khilaf di antara mereka yang mengatakan rukun sembahyang itu 18 rukun, kerana membilang tamakninah juga sebagai rukun bagi sembahyang. Ulama menyiapkan, menyusun kepada kita, memudahkan kepada kita supaya sempurna ibadat. Iaitu Khalaq bin Rafi', dia sembahyang di masjid Nabi. Selesai sahaja dia sembahyang, Nabi kata, irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Selepas daripada itu, Nabi kata, kembali semula kamu kepada sembahyang, kamu belum lagi sembahyang. Lalu Khalaq takbir semula sembahyang. Hadap pula pada Rasulullah. Rasulullah kata, irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali semula Khalaq kepada sembahyangnya. Selesai daripada sembahyang, hadap pada Rasulullah. Nabi kata, irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu Khalaq kata, ini sahaja yang saya ketahui cara sembahyang yang Rasulullah. Lalu Nabi kata, idza kuntum ila salah fakabbir thumma qra' bi fatihatil kitab. Sehingga akhir hadis itu ulama ambil, dan beberapa hadis-hadis yang lain menyusun sempurnalah rukun-rukun sembahyang, syarat-syarat bagi sembahyang. Menunjukkan bahawa rukun sembahyang, syarat bagi sembahyang perlu dilaksanakan. Lalu ulama menyusah dirinya dalam kehidupannya mengkaji, mengambil daripada Al-Quran dan hadis, menyusun kepada kita supaya mudah kita melakukan amal. Ulama mempermudahkan kepada kita. Sekiranya kita nak mencari sendiri di dalam Quran, di dalam hadis, maka tidak ketemu syarat-syarat dan rukun, kerana kita tidak mencukupi alat-alatnya. Bukan kata bak sembahyang, bak ambil air semaya pun sudah kita tidak mampu. Seumpama ulama menyusun 6 kefarduan wuduk, 4 di dalam Quran dan hadis. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Lalu kiasan daripada ulama menambah 2 lagi, iaitu niat, berdasarkan dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatul a'mal, hanya sah segala amal dengan niat. Lalu dikira ambil ismaya itu sebagai amal, maka menambah 1 lagi kefarduan wudu, iaitu niat. Yang kedua, tertib kiasan daripada ibadat haji. Satu ketika sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak mengerjakan syair, di manakah nak mula, Safa dulu ke Marwah dulu? Lalu Nabi kata, abtadi'u bima bada Allahu fih, mulalah dengan apa yang telah Allah Ta'ala mula. Di dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, inna safa wal marwata min sya'airillah.
Lalu dimulakan dengan Safa, sahabat memulakan sa'ainya dengan start daripada Safa kepada Marwah satu kali pusingan, daripada Marwah Safa satu kali pusingan. Itu menunjukkan bahawa kiasan ulama bimbang takut ambil air sembahyang basuh kaki dulu kerana kaki ini kotor, basuh tangan dulu ke, lalu menambah satu lagi kefarduan wudu, iaitu tertib kias daripada ibadat haji, abtadi'u bima bada Allahu fi, mulalah dengan apa yang Allah Ta'ala mula, idwaghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydikum ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku, wamsahu biru'usikum, sapu kepala, wa arjulikum ilal ka'bain, basuh kaki sehingga buku lali, menunjukkan bahawa di situ adanya tertib. Maka letak satu lagi kefarduan wudu, iaitu tertib. Maka ulama telah memudahkan pada kita kerana kita ini tidak dapat dan tidak mampu untuk mengkaji sendiri, melainkan mengikut apa yang telah disusun oleh ulama. Ketiganya memberi zakat, keempatnya puasa di bulan Ramadan, kelimanya mengerjakan haji ke Baitillah jika kuasa berjalan kepadanya. Habis itu dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.